So guys, finally Apple telah pun melancarkan iPhone 14 series yang terbaru dan tak ada lagi model mini untuk series kali ni. Ada 4 pilihan model baru iaitu iPhone 14, iPhone 14 Plus bukannya Max, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. So 14 Plus menggantikan mini punya version. So aku nak kongsikan terlebih dahulu apakah yang menarik dan juga pembaruan yang Apple lakukan pada iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus. First of all adalah dia punya rekaan lah. Seperti korang nampak yang iPhone 14 dan juga 14 Plus masih mengekalkan rekaan yang sama je macam iPhone 13 series. So there's no major changes in terms of design ataupun screen sekalipun, masih dengan screen notch. Apa yang baru dengan design untuk iPhone 14 dan juga 14 Plus adalah pilihan warna baru iaitu warna biru yang seakan-akan macam Sierra Blue yang ada pada iPhone 13 Pro lah. Warna biru dia memang nyata berbeza daripada warna biru yang Apple pernah perkenalkan pada iPhone 13 ataupun 13 mini. So warna biru kali ni nampak lebih premium dan juga nampak lebih seakan-akan versi Pro tapi yang 13 Pro punya. Tak ada benda yang menarik sangat pun in terms of design untuk 14 dan juga 14 Plus. Even untuk bahagian screen pun masih dengan Super Retina XDR OLED dengan notch masih dengan 60Hz pada tahun 2022 untuk phone yang berharga almost 6,200. Untuk yang 14 Plus tu 60Hz. So aku tak boleh imagine kenapa Apple masih dengan decision diorang untuk kekalkan refresh rate rendah pada phone yang dah berharga more than 6,000. So itu something yang aku agak kecewa actually untuk yang iPhone 14 Plus yang bersaiz besar tu. So actually 14 biasa bersaiz 6.1 inci, 14 Plus bersaiz 6.7 inci, sama je macam saiz iPhone 14 Pro Max. Tapi aku perasan lah Apple memang memfokuskan lebih kepada features kamera untuk iPhone 14 series kali ni, sebab walaupun iPhone 14 dan juga 14 Plus masih dengan 12 megapixel main camera dan juga ultra wide camera, tapi diorang bagi upgrade dari segi dia punya pencahayaan dan juga features yang digelar sebagai Photonic Engine. So Photonic Engine ni berkebolehan untuk korang mendapatkan satu gambar dalam situasi low light yang lebih baik berbanding dengan iPhone 13 biasa. Lagi-lagi untuk bahagian dia punya selfie camera yang dikatakan ada autofocus yang baru untuk dia detect muka kita dengan lebih pantas kalau korang nak ambil selfie camera dan sebagainya. So aku rasa itu adalah antara upgrade yang bolehlah kita terima dengan kamera yang daripada iPhone 14 dan juga 14 Plus. Selain itu juga dari segi kamera ada True Tone flashlight yang baru dengan cahaya lebih cerah, dan untuk bahagian video sekarang ni ada rakaman video yang digelar sebagai action mode untuk korang capture video dengan lebih stable daripada video yang sebelumnya. Sebab aku rasa kamera untuk iPhone yang sebelum ni dia punya videografi tu dah stable dah sebenarnya, tapi kali ni dengan action mode dikatakan lebih stable dan ala-ala macam kita gunakan gimbal pada smartphone. So itu adalah antara features yang barulah untuk iPhone 14 series kali ini. Seterusnya pada bahagian prestasi, Apple masih menggunakan chip yang sama macam iPhone 13 series iaitu A15 Bionic pada iPhone 14 dan juga 14 Plus saja. So walaupun dia menggunakan CPU 6 core yang sama, untuk GPU kali ini menggunakan 5 core, which is dia lebih sikit lah berbanding dengan iPhone 13 series yang just gunakan A15 Bionic tapi 4 core GPU. So kita maybe boleh expect yang performance wise dari segi gaming experience apa semua maybe better sikit lah untuk yang iPhone 14 dan juga 14 Plus. Tapi dari segi penggunaan tu aku tak boleh nak cakap apa-apa lagi sebab aku tak ada dekat depan mata lagi phone tu. So maybe dari segi performance wise kita akan rasa lebih kurang sama je kot macam iPhone 13 series, manakala dia menggunakan chip yang sama, cuma GPU core yang sedikit berbeza saja. Untuk battery life pada iPhone 14 dan juga 14 Plus nampak ada sedikit upgrade jugalah berbanding dengan iPhone 13 series. So itu bergantung pada cara penggunaan korang. Kalau korang memang heavy usage, aku rasa upgrade yang minor tu tak ada efek yang besar sangat pun pada iPhone 14 dan juga 14 Plus ni. Tapi in terms of charging, aku tak dengar yang Apple mention apa-apa. Diorang upgrade MagSafe apa semua, speed charging tu. So kita boleh expect yang charging speed tu mungkin akan lebih kurang sama je macam iPhone 13 series, which is support 20 watt, masih dengan MagSafe 15 watt apa semua, dan masih mengekalkan Lightning port pada iPhone 14 series. Tak ada USB-C port. So aku rasa paling awal lah kan kita boleh expect yang Apple akan bertukar kepada USB-C port pada tahun depan lah 2023, manakala pihak EU dah bersuara tentang penggunaan USB-C pada semua device yang akan dijual di Eropah menjelang tahun 2024. So mungkin
next year, USB-C, korang rasa macam mana? Pada bahagian connectivity khas untuk market US saja, Apple bagi iPhone 14 series dengan dual eSIM. Dah tak ada lagi SIM physical untuk market kat US. Aku tak pasti penerimaan orang kat sana macam mana tentang perkara ni, tapi ini adalah transition yang besar jugalah daripada SIM physical kepada fully eSIM. eSIM ni adalah SIM yang tak ada sebarang SIM card physical, dia just menggunakan QR scan apa semua untuk register masuk dalam iPhone tu lah. So dah tak ada SIM slot dah kot untuk iPhone 14 yang dijual di US. So untuk market luas still adalah macam Malaysia sendiri, kita akan dapat physical SIM dan juga eSIM. So before this pun sama je macam tu, ada eSIM dan juga physical SIM. Next thing yang paling besar sekali upgrade Apple lakukan pada iPhone 14 series, emergency SOS via satellite. So via satellite ni benda yang agak barulah pada smartphone kan, sebab aku rasa benda ni memang sangat memudahkan untuk orang yang buat aktiviti outdoor ataupun untuk orang yang suka travel ke tempat yang tak biasa orang pergilah, lagi untuk tempat yang tak ada line macam kawasan pergunungan, kawasan hutan, tempat-tempat yang memang susah gila orang nak jumpa kita kan. So dengan adanya sambungan satelit ni, dia akan memudahkan untuk kita dapatkan bantuan atau pertolongan daripada orang lain melalui satelit punya connectivity lah. Kita kena tala phone tu dekat kawasan satelit dan dia akan tunjuklah arrow dekat mana yang kita perlu tala phone tu. So kat situ something yang membantu pengguna jugalah. So dia memudahkan. Lepas saja kita dapat connection satelit tu, dia akan hantarlah message emergency kepada individu yang bertanggungjawab. Tapi untuk benda ni tak ada lagi dekat market Malaysia. Dia dihaskan hanya untuk pasaran US dan juga Kanada saja. Dan benda ni pun free selama 2 tahun. Lepas 2 tahun tu kau faham lah kan, kalau benda dah free tu, mungkin lepas 2 tahun tu kena bayar. Dan benda ni akan available start daripada bulan November ni. So aku rasa kat Malaysia kita akan masuk mungkin lambat sikit ataupun tak tahu bila kan. Selain tu juga Apple ada menambah feature safety yang digelar sebagai car crash detection. So features ni akan membantu untuk korang mendapatkan emergency SOS sekiranya kalau ada pelanggaran lah. Actually sebelum ni Google Pixel dah perkenalkan lah pada phone diorang, start pada Pixel 3, dan feature ni tak silap aku mula diperkenalkan pada bulan Mei lah. Dan aku rasa benda ni memang akan membantu sesiapa saja yang akan ada mengalami accident kereta, khususnya untuk pengguna Apple. So features ni bukan hanya pada iPhone saja, tapi pada Apple Watch pun ada. Dia akan memberi manfaat lah, macam apa yang Apple buat pada fall detection Apple Watch. Before this memang kita dengar banyak benda yang positif tentang dia punya penggunaan tu. Contoh macam orang pergi masuk hutan, pergi ride basikal apa semua, kadang-kadang yang pergi sorang-sorang, kadang sesat apa semua, so dia jatuh and dia akan alert kepada family terdekat untuk bagi tahu yang dia jatuh, dan dia akan bagi lokasi tempat dia jatuh tu. Dan benda ni memang legit lah. Tentang harga jualan untuk iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus, memang aku dah jangkakan bahawa harga dia ada kenaikan berbanding dengan iPhone 13 series. So untuk iPhone 14 sekarang ni, starting price dia adalah RM4,200, which is RM300 naik berbanding dengan iPhone 13 biasa, walaupun storage yang sama 128GB. So aku tak sure the exact reason kenapa harga dia naik daripada iPhone 13 series. Maybe disebabkan oleh currency rate daripada US dan juga Malaysia ringgit tu sendiri. But untuk yang iPhone 14 Plus, memang kita boleh expect harga dia lebih mahal daripada iPhone 14. Starting price untuk iPhone 14 Plus adalah RM4,700, 128GB, mencecah RM6,200 untuk 512GB. So memang tinggi gila actually untuk harga 14 Plus, walaupun design masih sama dengan notch 60Hz apa semua, 6,000 plus. So aku rasa agak tinggi lah, pricey lah untuk yang iPhone 14 Plus. But yeah, depends pada korang. Kalau korang rasa yang iPhone 14 Plus adalah the best choice, why not? But kalau korang daripada iPhone 13 series, 13 biasa lah actually kan, aku tak prefer untuk korang upgrade kepada iPhone 14 ataupun iPhone 14 Plus. Kalau korang memang daripada iPhone 13, better go for iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Seterusnya tentang iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Finally, aku nampak banyak juga upgrade yang Apple lakukan pada model kali ini. Walaupun dia punya design tu masih sama macam iPhone 13 series, body nampak sama, shape apa semua, tapi upgrade yang terbesar Apple lakukan pada model kali ini adalah bahagian kamera dan juga pada bahagian skrin tu sendiri. So ini yang paling excited sekali actually, dan aku rasa agak convincing jugalah dengan pembaruan yang Apple lakukan pada model Pro kali ini. Walaupun dia bukannya upgrade yang terlalu upgrade sangat, tapi at least ada upgrade yang lebih besar lah kalau nak bandingkan macam iPhone 14 tadi kan. Macam very minor gila kot. So
Untuk rekaan pada iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max kali ni menggunakan rekaan yang sama, cuma ada pilihan warna baru iaitu Deep Purple. Dan aku pasti warna Deep Purple tu akan menjadi warna macam goreng pisang panas lah, memandangkan dia akan menampakkan itu adalah iPhone yang baru berbanding dengan warna yang biasa. But aku rasa warna gold tu pun cantik juga actually kalau nak bandingkan dengan warna Deep Purple. Tapi depends pada korang punya taste lah. Kalau korang rasa Deep Purple tu memang cantik, just go on. Tapi aku rasa mungkin stok tu susah nak dapat. Seterusnya, upgrade terbesar yang Apple lakukan pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max adalah bahagian display screen dia. So tak ada lagi screen notch, digantikan dengan Dynamic Island. So Dynamic Island ni adalah macam phone Android tapi versi size yang lebih tebal dan juga lebih lebar lah. Aku macam nampak agak pelik juga at first sebab untuk yang size Pro Max mungkin sesuai sebab Pro Max 6.7 inci kan. But untuk yang iPhone 14 Pro tu 61 inci dengan size yang agak besar tu dia macam weird sikit lah. Maybe kalau dah pakai akan adapt dengan sizing dia. Tapi apa yang menarik dengan Dynamic Island kali ni adalah optimization software dan juga hardware tu sendiri. So Apple ni dia bijak lah kan untuk optimize dan juga interaction software dan juga Dynamic Island tu membuatkan aku rasa kita mungkin tak rasa kekok lah dengan display yang baru tu kan. So dia akan adapt dengan software, contoh macam orang call akan nampak everything dekat bahagian Dynamic Island tu. And kalau map pun ada guna dia Dynamic Island tu. Macam-macam software optimization yang Apple letakkan pada bahagian selfie camera yang baru tu. So itu something yang very interesting dan aku rasa ini tindakan yang sangat-sangat bijak daripada Apple. Walaupun benda tu nampak macam pelik dan dia macam something yang barulah untuk iPhone. Sebab untuk iPhone 14 dan juga 14 Plus tak ada tau benda tu. Dan aku mengharapkanlah untuk iPhone 14 dan juga 14 Plus adalah iPhone terakhir lah dengan notch kan. Aku harap lepas ni tak adalah iPhone dengan screen notch. Maybe kalau ada pun pada iPhone SE yang generation seterusnya lah dengan screen notch kan. But next year untuk iPhone 15 aku harap dah tak ada notch, semua dengan Dynamic Island punya display tu kan. So walaupun Dynamic Island display pada iPhone 14 Pro tu nampak agak weird, tapi Apple utilize lah kebolehan dia punya software dekat bahagian benda tu. So itu yang aku boleh puji Apple lah. Dan benda baru lagi dengan iPhone 14 Pro dan juga Pro Max sahaja, tak ada pada iPhone 14 yang biasa, iaitu Always On Display. Finally, ini adalah iPhone yang pertama yang ada AOD, Always On Display. Dia punya AOD tu bagi aku agak menarik juga, dia punya software optimization tu. So dia still akan memaparkan benda yang sama macam korang set dekat wallpaper ataupun screen lock tu, muka korang ataupun nombor apa semua. Tapi dia akan menggelapkan display tu. Ada penyimatan bateri kat situ lah. Tapi aku tak tahu macam mana ketahanan bateri untuk bahagian AOD tu. Apa yang menarik lagi dengan display untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max adalah kecerahan dia mencecah 2000 nits. So ini adalah smartphone yang ada kat dunia sekarang ni yang mencecah 2000 nits of brightness untuk outdoor punya lah. Battery life dia maybe ada upgrade, tapi charging speed tu tak dengar pun yang Apple mention ada upgrade ke tak. Macam MagSafe pun sama. So itu something yang agak mengecewakan aku. Tapi benda yang paling penting sekali, of course, dia menggunakan chip yang baru, iaitu A16 Bionic yang memang berkuasa daripada A15 Bionic lah. Of course, kita dapat Pro punya version dan juga Pro punya chip. Dan paling penting sekali adalah for the first time untuk iPhone kali ini menggunakan sensor kamera paling besar sekali, iaitu 48 megapixel kamera untuk kamera utama dia lah. Dengan sensor kamera yang baru dan juga features Photonic Engine ni membolehkan lagi iPhone 14 Pro dan juga Pro Max enhance kebolehan kamera dia untuk capture gambar yang lebih baik, low light yang lebih padu, portrait mode apa semua. Antara upgrade lain lagi, ada second generation sensor shift untuk OIS yang lebih stable lagi, dengan action mode lagi, dan banyak lagi lah pembaharuan yang Apple lakukan untuk bahagian kamera dan juga video. Lagi untuk bahagian cinematic mode tu, sekarang ni boleh rakam 4K 24fps, lebih cinematic. Untuk videographer, maybe benda ni diorang suka lah kan. Dan lagi untuk tujuan professional filmmaking, dengan ada ProRes lagi, Apple ProRAW, dan macam-macam lagi features pada bahagian kamera dan juga videografi untuk orang yang memang suka ambil gambar ataupun video menggunakan iPhone khususnya lah. Sebab banyak format yang profesional pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max kali ni. Untuk bahagian safety pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max memang sama je macam iPhone 14 dan juga 14 Plus tadi. Ada crash detection, ada emergency SOS via satellite, dan pelbagai features yang lebih kurang je macam iPhone 14 dan juga 14 Plus. Dan harga untuk iPhone 14 Pro kali ni memang ada kenaikan yang agak tinggi, almost 500 untuk yang versi Pro Max. So aku rasa macam wow, banyak gila aku upgrade harga dia. Macam why Apple, why? Maybe currency rate daripada US kepada Malaysia sendiri
menjadi punca ataupun maybe ada benda lain, kita tak tahu. Starting price iPhone 14 Pro untuk 128GB adalah RM5,300. Kalau nak compare dengan iPhone 13 Pro, storage yang sama hanyalah RM4,900 saja. So kenaikan yang agak mendadak actually. Untuk iPhone 14 Pro Max, harga starting price dia adalah RM5,800. So RM500 naik daripada iPhone 13 Pro Max dengan storage yang sama dan mencecah harga RM8,300 untuk 1TB guys. So memang apa yang aku jangkakan sebelum ni mengenai harga jualan rasmi yang varian paling tinggi sekali 1TB memang betul lah, which is lebih daripada jangkaan aku. Jangkaan aku just RM8,000 je, tapi lebih 300, RM8,300 guys untuk 1TB iPhone 14 Pro Max. Gila. Aku rasa tak terkejut kalau next year boleh cecah RM9,000 boleh jadi, ataupun one day akan cecah RM10,000 untuk 2TB, maybe boleh jadi juga. Harga makin mahal sekarang ni. Gila. Korang rasa macam mana dengan kenaikan harga dan juga pembaruan yang Apple lakukan pada iPhone 14 series kali ni? Korang boleh kongsikan pendapat korang kat komen. Maybe aku akan cuba beli semua model untuk menyatakan pendapat aku, dan juga aku akan jual balik ataupun aku akan pakai a few model sajalah. Tengok pada bajet nanti macam mana kan. Tapi itulah, aku rasa itu saja untuk video kali ini mengenai first impression dan juga sedikit aku punya pendapat tentang iPhone 14 series. Bagi aku personally memang harga mahal. Aku sedikit kecewa dengan iPhone 14 yang biasa. Of course, tak ada perubahan yang ketara pun, lagi dari segi screen itu dan juga design. A15 Bionic lagi. So korang boleh kongsikan pendapat korang kat komen tentang iPhone 14 series. Apa korang rasa, dan korang rasa antara semua model tu mana satu korang akan beli. So guys, itu saja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.